InsyaAllah ya. Sihat tuan-tuan ya? Alhamdulillah. Pagi-pagi InsyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini suka untuk saya berkongsi beberapa perkara daripada surah Abasa. Surah Abasa daripada ayat 24 ayat 24 sehingga ayat 36. Ayat 32, ayat 24 sehingga ayat 32 daripada surah Abasa, fasal yang ketiga daripada surah Abasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, sadaqallahul azim. Ayat 24 sehingga ayat 32 yang bermaksud falyanzuril insanu ila ta'ami, ya, hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Anna sababna al-ma'a sabba, kamilah yang telah mencurahkan air yang melimpah dari langit. Thumma syaqqaqna al-arda syaqqa, kemudian kami rekahkan bumi untuk menumbuhkan, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian. Wa 'inaban wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, dan pokok zaitun dan juga pokok kurma. Wa hada'iqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk haiwan-haiwan ternakan. Sadaqallahul azim. Fasal yang ketiga daripada surah Abasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang nikmat luar daripada manusia. Ya, dalam fasal yang ketiga, Allah Ta'ala sebut tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dalam mencipta manusia. Ya, Allah Ta'ala sebut tentang daripada apa manusia diciptakan, ya, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan dia, ya, hidup daripada kecil sampai besar. Kemudian Allah Ta'ala mematikan dan mengkuburkan manusia. Mengkuburkan manusia itu juga adalah termasuk daripada kemuliaan, memuliakan manusia, ya, Allah Ta'ala tidak dibiarkan manusia itu dibakar, tidak biarkan manusia itu dihanyutkan ke sungai, ya, tidak dibiarkan manusia itu diletakkan di tanah lapang untuk dimakan oleh binatang-binatang buas, ya. Dan mengkuburkan manusia juga adalah antara salah satu syariat ataupun salah satu sunnah para Nabi alaihi wassalatu wassalam, daripada Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang, kan? Menguburkan orang itu antara syariat yang paling lama. Tapi mana datang orang tiba-tiba bakar orang, ya, tiba-tiba orang macam di Tibet membiarkan manusia di tanah lapang, kemudian dibiarkan burung untuk memakan bangkai-bangkai tersebut dan sebagainya. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang beberapa nikmat pada diri manusia, kemudian Allah Ta'ala sebut nikmat luar pada diri manusia, iaitu makanan. Satu nikmat yang manusia tidak mungkin boleh hidup tanpanya.
Tak ada orang boleh hidup tanpa makan, ya. Ataupun orang kata makan untuk hidup, ya, bukan hidup untuk makan, kan. Itu orang katalah, kan. Maka Allah Ta'ala sebut pertama falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya, ya. Kena perhati makanan ini, daripada mana datang, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan untuk kita makan, ya. Dan bagi umat Islam, falyanzuril insan, memerhatikan makanan bukan semata-mata tengok secara zahir saja, ya, tapi perlu dilihat secara hukum, kan? Halal atau tidak makanan tersebut, memudaratkan atau tidak, perlu diperhatikan makanan, kan? Bukan asal namanya makanan ataupun namanya minuman boleh telan semua benda, tidak, kan. Macam selalu orang share pasal Wuhan, kan. Segala macam dia telan, contohnya, kan. Kelawar dia makan, kan. Babi dia makan tu biasalah, anjing dia makan, tikus dia makan, kan. Maka umat Islam dia kena perhatikan makanan halal, memudaratkan atau tidak, ya. Bukan asal bia halal pun dia nak telan, bukan, ya. Halal pun dia ada syarat dia, halal dan tayyib. Sebab tu tuan-tuan, satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut an-nasu syuraka'un fi thalath, an-nar wal ma' wal kala, ya. Manusia berkongsi pada 3 perkara, ya. Manusia itu berkongsi pada 3 perkara. An-nar berkongsi pada api, wal ma' pada air, wal kala dan juga al kala, ya. Perbezaan pendapat para ulama berkaitan dengan al kala. Ada yang menafsirkan al kala dengan makanan ruji. Manusia berkongsi pada makanan ruji, ya. Makanan ruji kat dunia ni 2 jenis je, kan? Sama ada beras ataupun gandum, 2 je makanan ruji tu, ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan manusia berkongsi pada 3 perkara? Ada terlalu banyak perbezaan pandangan berkongsi pada 3 perkara, ya. Antaranya dimaksudkan dengan berkongsi pada 3 perkara adalah tidak ada hak milik pada 3 perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tak ada siapa yang boleh memegang hak milik bahawa api itu hak dia, ya. Tak ada siapa yang boleh pegang hak milik bahawa air itu hak dia, ya, air. Dan tak ada siapa boleh pegang hak milik bahawa makanan ruji itu hak dia semata. Akan tetapi apabila berlakunya hak milik, ataupun dalam bahasa lain kita sebut sebagai monopoli pada 3 perkara tersebut, sedangkan itu hak bersama, hanyalah miliknya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan berlaku kezaliman dan sebagainya, ya. Apabila orang dia rasa bahawa dengan dia menguasai air, sebab tu dia boleh naik harga air ikut suka dia, contohlah, kan. Tarif air naik ikut suka dia nak naik. Sebab orang macam mana pun kena pakai air, kan. Mana air pun macam makanan juga. Tak ada air tak boleh hidup kita, mandinya, berhadasnya dan sebagainya. Dia ikut suka dia nak naikkan air, ya. Dia ganggu harga air, contoh. Macam tu juga api, kan. Daripada air, api itu pun banyak penafsiran, ya. Boleh juga dimaksudkan dengan api itu kuasa elektrik, ya. Boleh dimaksudkan dengan api, ataupun boleh juga dimaksudkan dengan gas untuk memasak. Bagi negara-negara Arab, gas itu disalurkan ke rumah-rumah. Macam kita beli tong, kalau orang Mesir dia tak beli tong, kan. Dia gas tu sambung terus ke rumah, kebanyakannya tong beli juga, tenaga solar itu pun mungkin dimaksudkan dengan api.
Bila ada manusia yang memonopoli. Macam tu juga makanan ruji. Makanan ruji ni tak sepatutnya ada orang yang monopoli. Nak jual kena melalui saya. Nak jual beras, saya saja boleh jual. Kan? Saya saja boleh tanam beras. Semua orang mesti kena beli pada dia. Jadi kalau dia nak simpan supaya waktu harga naik baru dia jual, kan monopoli kan. Orang terpaksa beli makanan ruji ni, orang terpaksa beli. Maka tidak ada monopoli pada tiga perkara tersebut. Dan apabila berlakunya monopoli, dia pasti akan berlaku ketidakseimbangan. Orang simpan, ataupun dimaksudkan juga manusia apabila berkongsi dalam tiga perkara tersebut, apabila tidak dipentingkan tiga perkara tersebut, boleh berlaku kehancuran. Apabila orang tak pentingkan air, mengotorkan air ikut suka, kan, lepaskan segala sisa kumbahan dekat air, kan? Lepaskan segala sisa kumbahan ke air, boleh menyebabkan manusia kena penyakit lagi banyak. Air yang kotor kena minum dan sebagainya. Macam tu juga dari sudut makanan ruji. Makanan ruji ni apabila manusia tak pentingkan dia, kan? Semua kerja pejabat semua, tak payah ada yang menanam. Contohlah kan, tak payah ada orang yang menanam. Negara kita ni tak perlukan petani contoh. Semua kerja pejabat semua. Apa tu, nak makan apa kita? Nak beli semata, nak import semata. Kalau orang jual, dapatlah kita makan. Kalau orang tak jual, ya. Sebab tu antara kajian yang sebut tentang simpanan bekalan makanan Malaysia, bekalan makanan Malaysia hanya mampu menampung lebih kurang 60 ke 70% sahaja rakyat. Apa yang ada pada Malaysia ni, yang tanam dekat mana, kat Kedah ke, ya, tanam kat negeri-negeri lain ke, kat Sabah dan sebagainya, hanya mampu menampung dalam masa setahun itu untuk 60 ke 70 orang rakyat Malaysia sahaja. Ya. Kalau semakin kurang orang menanam, semakin kurang peratus orang untuk mendapat bekalan itu. Maka 40% ataupun 30% lagi kita terpaksa import. Belilah daripada India ke beras, beli daripada Thailand ke, gantung pada orang. Ya. Kalau dia tak nak jual, maka kita tak akan mampu menampung lagi 30%. Ketika itu harga semacam lah. Ya, sebab demand lebih pada supply kan. Ya. Macam beberapa tahun lepas apabila Thailand berlaku banjir yang teruk, maka simpanan dia hanya untuk dia sahaja. Dia takkan jual. Jadi kita cari banyak tempat. Bukan kita lah, maksudnya kerajaan lah kan. Dia lah cari, pandai dia lah kan. Itu contoh. Apabila kita tak memerhatikan beberapa perkara tersebut, kita subsidi pun kita tak apa nak bagi kan, baja pun kita tak apa nak bagi. Sebab itu seingat saya kerajaan ada kaji dan menghasilkan benih yang mampu menghasilkan hasil dalam masa 3 bulan beras, padi. So kalau 3 bulan 4 kali boleh buah, 4 kali boleh menghasilkan hasil. Kan berbanding dengan versi-versi yang lama mungkin dalam 6 bulan ataupun ke atas baru menghasilkan hasil, 2 kali je setahun. Tapi dengan benih yang baru boleh 4 kali setahun. Tapi persoalannya dah tanam belum? Jangan belagak dengan benih yang telah dihasilkan tapi tak tanam. Kalau tak tanam tak ada hasil lah. Ya. Bila orang kampung pun kita suruh tambak tanah, buat kilang ke, buat hotel ke, kan? Tak ada orang menanam, akhir sekali kita masalah. Itu contoh. Panjang pula hadis tu bincang, kan? Itu bila Nabi sebut tentang al-kala, maka ayat ini akan tumpu benda tersebut, kan? Anna sababna al-ma'a sabba, ya? Kami curahkan air daripada langit, hujan, kan? Allah Ta'ala
Sabba itu seumpama dengan perbuatan orang apa ni, panggil apa, ambil air kat kolah ni, cebok tu kan, itu cebok tu panggil apa, gayung kan. Kita seolah menggayung, mandi dengan gayung, bukan mandi dengan shower tu kan. Kita seumpama itulah Allah Subhanahu wa taala mencurah. Dan hujan ini juga termasuk daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang boleh buat hujan kan. Artificial rain ni kan, walaupun ada kajian ke arah itu dan ada pembenihan awan dan sebagainya, tapi tak jadi sebagaimana apa yang diharapkan. Sebab hujan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kat tempat ni hujan, jalan sikit tiba-tiba depan tu tak hujan dah. Ya? Tengok mendung, nak hujan ni tak hujan. Kan? Sebab itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita panas ni, tak lama petang ni hujan kot, panas sampai sudah. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di barat ada tuan-tuan mungkin boleh buka dokumentari yang banyak, ya. Mereka buat hujan ataupun mereka bina alat yang boleh melepaskan hidrogen yang banyak, ya. Kat mana dah saya tak ingat, ya. Asap hidrogen tu dilepaskan, kemudian hujan betul-betul hujan. Maksudnya dalam keadaan cuaca yang cerah, hujan, ya. Walaupun boleh buat macam tu, ada tempat-tempat yang berhasil, tapi bila dibina kilang tersebut yang boleh menghasilkan hujan hampir berapa puluh kilometer, tak boleh ada penempatan langsung sebab bunyi dia terlalu kuat, ya? Maka bila kita cuba lawan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita akan buat kezaliman yang lain, ya? Kawasan sekitar binatang pun tak boleh hidup, ya? Bakal berlaku kehancuran yang banyak pada kawasan sekitar. Bila kita tarik hujan satu tempat, kemungkinan besar kita akan tarik hujan tempat lain, ya? Menyebabkan rosaklah ekosistem, bahasa mudahnya macam tu. Apabila manusia tak jaga kitaran hidup tu, kitaran yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Macam contoh hujan daripada laut, wap naik, kemudian berlaku proses-proses awan dan sebagainya, turun hujan jatuh pada hutan, kemudian tanah, hutan dan juga tanah menapis asid air tersebut, mengalirkan ke sungai, kita boleh minum. Itu ekosistem yang sepatutnya ada, Allah Ta'ala jadikan. Apabila manusia tebang hutan manusia tebang, kemudian tak ganti balik, tebang ikut suka je, kawasan yang tasik, kita tambak tasik, terpaksa ambil tanah daripada bukit ke dan sebagainya, tambak tasik, ya? Lepas tu sungai makin lama makin hilang, ya? Lepas tu jadilah hasilnya, tengok Sungai Kelang sudahlah kan, tengok Sungai Kelang ke sungai apa kan, boleh ada orang boleh minum daripada Sungai Kelang tu? Tak ada kan? Orang minum daripada pipe je, tapi dia tak tahu dari mana hasil kan, mungkin daripada empangan-empangan, tapi tak ada orang boleh minum direct pada sungai kecuali yang ada di hulu saja. Hilir tak ada orang boleh minum. Rosak, manusia rosakkan ekosistem. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di atas muka bumi kerana tangan-tangan manusia yang rakus, yang jahat. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami rekahkan bumi untuk memudahkan tumbuh-tumbuhan tumbuh. Tanah ni Allah Ta'ala yang rekahkan dia, kemudian dia tumbuh-tumbuhan boleh tumbuh, ya, kita tengok kat batu pun tiba-tiba keluar pokok, contoh kan, kat batu keras tu tiba keluar pokok. Dekat bangunan simen pun tiba-tiba ada keluar pokok 1, 2, 3 kan, pokok-pokok tumpang ni tak mana datang kan. Itu contoh Allah Ta'ala yang urus kan, bukan dalam ilmu kita,
Ada orang dia menanam tak jadi hasil, tak keluar pokoknya, kan? Ada orang, ada benda, ada Allah Ta'ala yang urus, tiba-tiba tumbuh, kan? Adalah monyet ke berak ke, burung ke berak mana-mana, tiba-tiba keluar pokok, kan? Kita tak pernah tanam pokok cempedak, tiba-tiba keluar cempedak. Adalah tu benda-benda yang terbuang kat situ, kan? Pokok keluar, ya? Yang kecil maupun yang besar, kan? Tak pernah tanam rambutan, tiba-tiba keluar rambutan kat situ. Itu contoh Allah Ta'ala yang uruskan dan mudahkan, ya? Sebab tu orang sekarang ni nak makan kempunan semata je lah, kan? Nak makan durian. Orang dulu boleh makan gitu je durian. Ada kat rumah biasa ada 1-2 pokok, kan? Orang sekarang tak ada lah. Kalau ada yang kat kampung, dia tebangnya nak buat rumah, kan? Orang duduk flat lagi apa, pijak tanah pun tak pernah, kan? Orang dulu tanam untuk boleh 2-3 generasi makan. Orang sekarang apa pun tak ada, kempunan semata. Bila tiba musim, mahal semuanya, tak boleh beli juga, ya? Selingan lah tuan-tuan, ya? Kemudian fa'ambatna fiha habba, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Habba itu biji-bijian, pokok yang berbiji-biji kecil itu, kan? Ataupun kita sebut pokok yang macam pokok padi lah, padi ke gandum ke oat ke apa ke, itu disebut sebagai pokok-pokok habba, kan? Pokok-pokok yang bukan tumbuh, bukan batang besar tu, kan? Dia pokok-pokok halus gitu. Lepas tu ada biji-bijian, ya? Wa inaban wa qadba, Allah Ta'ala tumbuhkan zaitun, anggur dan sayur-sayuran. Inab itu anggur, ya? Wa qadba itu segala semua jenis sayur-sayuran, pokok-pokok yang berwarna hijau untuk digunakan sebagai untuk makan dan sebagainya, ya? Di Malaysia ni kita ada biji-bijian. Kita ada sekarang ni pun dah ada orang boleh tanam anggur, kan? Anggur pun dah hidup kat Malaysia, dah ada buah kat Malaysia, kan? Beberapa tempat. Saya pun ayah saya tanam, tapi tak pernah buah lagi lah. Tak tahu bila boleh rasa, kan? Entah macam mana tak nak bagi buah, kan? Wa zaituna wa nakhla, dan pokok zaitun dan pokok kurma. Zaitun ni tak ada kat tanam kat Malaysia lagi. Rasanya tak boleh tumbuh pun. Dia tak boleh tumbuh dan tak boleh buah, rasanya lah. Tak tahu lah ada orang pernah tanam atau tidak. Pokok zaitun, pokok yang sangat banyak manfaatnya dan sangat lama umurnya. Pokok zaitun ni antara pokok yang boleh hidup ratusan tahun, ya? Sebab tu bila Israel menjajah Palestin, berapa banyak pokok zaitun warisan orang-orang dulu Palestin ditebang, tu dia tanam dia punya balik. Hasil pun dia tak nak daripada bekas-bekas orang Palestin, kan? Pokok-pokok yang berumur ratusan tahun yang ada di Palestin tebang habis, ya? Dia tanam dia punya balik pula, ya? Tiba-tiba ada zaitun Israel, made of Israel, ya? Kat Malaysia tak ada orang tanam. Wa nakhla, pokok kurma. Kurma ni pun Malaysia dah boleh tanam juga, ya? Dah boleh buah dah pun, tapi tak cantik manalah, kan? Pokok kurma ni pun banyak hasil dia, tapi dia tak tahan lama sangat. Dia macam pokok sawit juga, 10-12 tahun saja, ya? Lepas tu dia dah kena tanam semula. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang, ya? Dan kebun-kebun yang wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang, ya? Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu pada manusia daripada jenis-jenis pokok-pokok tersebut. Manusia boleh menanam dan menjadikan kebun, kan? Kalau zaman-zaman yang tidak ada ketamadunan yang tersusun,
kan? Jadi pokok tu tumbuh, manusia makan hasil semata-mata, tapi tidak menanam kembali, kan? Membuat perkebunan dan peladangan tak berlaku macam tu bagi zaman-zaman. Sebab boleh jadi apa yang kita makan hasil sekarang rupanya tidak seumpama itu ratusan tahun dulu, ya? Sebab manusia dah upgrade, buat kajian DNA dan sebagainya, ya? Jadi dulunya boleh jadi hasil tu bulan-bulan, makin kurang bulan dia. Dulu hasilnya kecil-kecil je, buahnya jadi besar-besar sekarang, kan? Jadi macam ada kajian yang sebut berkaitan dengan beras. Beras itu kalau 1000 ke 2000 tahun dulu mungkin bukan macam itu rupanya. Bukan macam tu rupanya. Dia boleh jadi dia lagi besar dan dia lagi pahit rasanya. Tapi campur cantum apa semua, akhir sekali jadi macam tu. Boleh makan akhir, ya? Itu Allah Ta'ala kurniakan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia, akhirnya makin pandai, kan? Makin durian pun dulu 10 tahun baru nak buah, sekarang katanya 3-4 tahun dah boleh buah, katanya lah, ya, tapi saya tak pernah rasa lagi pokok macam tu. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumput, ya? Fakihah itu ataupun buah-buahan itu merujuk secara umum kepada semua jenis buah-buahan, ya? Allah Ta'ala tumbuhkan pokok-pokok yang berbuah, ya? Apple ke pisang ke apa semua Allah Ta'ala tumbuhkan, ya? Wa abba itu merujuk kepada rumput. Fakihah untuk manusia makan, abba itu untuk binatang makan, ya? Sebab tu binatang pun nak makan juga. Dan dalam perkara ekosistem yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana binatang makan. Adakah manusia hanya memikirkan dia makan saja tapi tidak memikirkan binatang makan? Maka kita pun akan boleh merosakkan ekosistem, kan? Macam tempat saya kan, di Meru tu tuan-tuan, monyet dan juga babi sangat banyak. Tapi bila manusia tak memerhatikan benda macam ni, kan, tak tahulah, mungkin dia orang fikir, tapi semua orang nak buat taman, contohlah, kan. Jadi kawasan-kawasan penempatan monyet dan juga babi akan banyak terganggu. Jadi dia nak lari kat mana? Dia akan lari pada kebun-kebun orang. Dia akan rosakkan hasil-hasil kebun orang. Tanamlah macam mana sekalipun, kan, kalau ada hasil, monyet akan kacau. Kalau tengah anak pokok lagi, babi kacau, kan? Pokok pisang naik besar-besar tu, dia tengah lembut pokok, kan, tengah lembut pokok tu, babi dia sukalah, dia makannya benda tu. Ada hasil keluar pisangnya, monyet pula buat dajal, kan. Sebab manusia kalau dia tak memerhatikan benda-benda tersebut, kan? Dan dia nak makan juga, kan, dia pun nak ada tempat tinggal juga, ya? Tapi kalau tak perhatikan benda tersebut, maka jadi mangsanya manusia lah. Kerana kerakusan manusia, semua tempat kita nak buat perumahan, contohlah, kan. Bukan kita tolak perumahan, tidak. Nak katanya kalau tanpa perancangan, ya, tak ada tanah rizabnya, tak ada tanah simpannya, hutan simpannya, kan, boleh menyebabkan berlaku perkara-perkara tersebut. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi Kuala Selangor, dia beberapa tempat tu dia akan larang daripada bagi makan binatang-binatang liar, ya? Sebab bila kita bagi monyet ni makan, kita akan rosakkan ekosistem, ya? Monyet jadi malas. Itu pun semacam juga, monyet jadi malas, dia tunggu manusia bagi makan aja, macam kucing, ya? Jadi bila dia macam tu, hutan jadi tak terurus pula, macam tu pula, macam-macam lah, kan. Itu orang yang kaji hutan lah, dia pandai. Mata'an lakum wa li'an'amikum, ya? Allah Ta'ala kata semua itu untuk kesenangan kamu dan untuk binatang ternakan kamu. Allah Ta'ala sebut semua benda ni
semuanya untuk manfaat kamu. Allah Ta'ala kata tadi, perhatikanlah pada makananmu, semuanya itu untuk kesenangan kamu. Allah Ta'ala dah tegaskan kat situ kesenangan kita sebenarnya, kan? Allah Ta'ala bagi ilmu untuk susun, dan kamu kena seimbangkan, kena buat macam itulah. Tapi kalau kita tak seimbangkan, macam antara kajian yang sebut bahawa antara binatang yang paling penting dalam dunia ini adalah lebah. Lebah. Sebab lebah itu menyebabkan pendebungaan dan sebagainya. Tapi bila kita potong pokok, lebah pun tak ada tempat nak tinggal. Sedangkan lebah boleh menghasilkan makanan yang terbaik dunia, ubat segala macam. Tapi kita kira ubat hospital lah yang utama, kan? Madu ni suplemen saja, bukan ubat. Itu contoh. Jadi kesemuanya untuk kesenangan kamu. Sebab tu apabila manusia ni tak fikir pasal halal haram, maka dia akan rosakkan banyak benda. Kan, macam contoh kita kata kat Wuhan kan, contohlah. Tapi saya pun tak apa setuju sangat, kan? Sebabkan orang Wuhan ni dia makan kelawar dan juga anjing, tu dia dapat corona tu, contoh. Ya. Saya tak apa setuju sangatlah. Terutamanya saya lagi kuat tak setuju bila semalam keluar berita pasal doktor biologi Wuhan meninggal tu, ya, yang kena tangkap dengan kerajaan. Dengar pun sepintah lalu je, ya. Sebab sebenarnya orang Wuhan ni, orang Vietnam ke sekitar itu kan, dia makan kelawar dengan anjing ni lama dah. Kenapa daripada ratusan tahun tu tak kena corona? Kalau kita kata ni sebab makan kelawar lah ni sebab makan anjing lah ni, ratusan tahun dia dah makan, budaya dia makan. Kenapa ratusan tahun dia tak kena corona dan sebagainya, ya? Saya punya pandangan lah, itu peribadilah pandangan saya, kan, berdasarkan sebab berita-berita yang kurang difamouskan oleh media, kan? Media duk kata sekian-sekian je lah, kan. Tapi berita-berita yang kurang difamouskan, terutamanya berkaitan dengan laporan kebocoran makmal biologi, ya, yang sebab Wuhan memang tempat kajian virus. China sendiri, saya lebih cenderung pada pandangan tentang senjata biologi, ya. Sebab corona tu dah lama dia orang telan, ya. Cumanya bila dimasukkan dalam makmal, di-upgrade, akhir sekali dia jadi satu virus yang berbahaya, ya. Konon-kononnya mungkin nak guna sebagai senjata biologi kepada musuh-musuh dia, boleh jadi China, kan. Tengok-tengok kena dia dulu, kan. Bocor akhirnya sekali, ramai yang kena. Doktor yang mati semalam tu orang pertama yang cerita pasal kebocoran itu, cerita pasal pasal virus tu dah terkena pada orang. Kerajaan tangkap dia sebab sebar berita palsu. Kerajaan Cina lah. Malaysia pun tangkap orang juga sebar berita palsu, kan. Last kali dia mati. Wallahualam mati sama ada kena bunuh dengan kerajaan ataupun mati sebab virus, sebab memang dia antara yang kena virus tu. Wallahualam. Kita tak semudah itulah kita nak kata. Macam contoh kita kata inilah bala untuk Cina, serang sangat uguyur, kan, dan sebagainya. Lepas tu kena sampai kat kita, bala kita kena sekali ke apa? Tak kena nak kata gitu sebenarnya. Kita kata bala juga, tapi kalau kita kata itulah Allah Ta'ala balas, lepas tu orang Islam yang kena juga, macam mana, ya? Tak semudah itu nak kata ataupun membuat satu kesimpulan. Tapi ala kulli hal, makanan itu perlu diperhatikan. Sebagaimana Nabi menjadikan makanan itu boleh jadi ubat, kan. Kita makan jadi sakit banyak gitu, kan. Nabi makan jadi ubat, kita zaman sekarang kita makan jadi sakit. Budak-budak pun dah sakit semacam, kan. Sebab kita tak perhatikan makanan sebagai sumber kita untuk hidup. Jadi saya kira sekali itulah.
apa ni, pengkongsian berkaitan dengan surah Abasa fasal yang ketiga ini. Dia tak panjang mana, ayat pun pendek-pendek. Surah Makkiyah ni biasanya ayat dia pendek-pendek, ya. Jadi tuan-tuan, sebagai selingan, apa ni, saya nak kongsikan derma wakaf untuk tabung pembinaan Masjid Pondok Muhammadiyah di Kota Baru, Kelantan, ya. Diperlukan dana sebanyak 500,000. Kalau tuan-tuan ada keluasan rezeki, sumbang-sumbangkanlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala luaskan lagi, insya-Allah, ya. Jadi saya kira sekadar itulah kongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri manfaat kepada kita dan menjadikan kita semakin kuat prinsip dengan Islam, insya-Allah. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma jannibna al-fitan, Allahumma jannibna al-waba, Allahumma jannibna al-waba, Allahumma jannibna al-waba wal fitan wal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.